Ya, 2-3 kucing berlari manakan sama si kucing belang. 2-3 dapat ku cari manakan sama penonton Hello Malaysia seorang. Kita masih membincangkan bahaya Syiah pada hari ini 4 Oktober bersama-sama dengan Ustaz Abu Syafiq Al-Ash'ari, pendakwah bebas. Dan Ustaz, kita ada peminat daripada Kampung Pandan Kuala Lumpur, Saudara Afiq. Kita akan berinteraksi dan bercakap dengan beliau. Hello. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Silakan Tuan Afiq. Saya tertarik dengan apa yang disebut tentang Syiah ini, Ya, Afiq. di mana ramai antara pelajar-pelajar kita terlibat dengan Syiah ini kerana mereka dapat melakukan nikah muta'ah. Ya. Yang mana ianya halal di sisi Syiah mengikut nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW sebagaimana yang dikatakan oleh Syiah sendiri. Jadi bagaimana pandangan Ustaz di mana pelajar-pelajar kita yang terjebak dengan nikah muta'ah ini, kahwin 2 hari, kahwin 1 hari, kahwin 1 jam dan sebagainya. Minta pandangan Ustaz agar perkara ini dapat diperjelaskan, di mana beribu dan ramai penonton-penonton APTA sendiri terlibat dengan Syiah. Ya, Ustaz. Ya. Pucuk dicerita ulam mendatang. Ini pensyarah suruh baca buku, bukannya tiru macam apa yang dibuat. Dan kita rasa bimbang sebenarnya. Ramai di kalangan yang mengamal ajaran Syiah ini datang daripada pensyarah-pensyarah IPT. Mungkin komen Ustaz terhadap nikah mut'ah dan gerakan Syiah. Okey, dia ada satu istilah yang dinamakan sebagai nikah muta'ah sekarang ini yang dipromosikan oleh Syiah habis-habisan. Sehingga dalam buku yang diedarkan di masjid-masjid ini pun disebut tentang penghalalan di sisi Syiah tentang nikah mut'ah. Ini yang laku buku ni. Oh, laku. Percuma. Ya. Kemudian kita kena tahu apa itu muta'ah. Muta'ah adalah, saya baca mengikut definisi Syiah itu sendiri. Apa dia kata? Dia kata di sini muta'ah bermaksud seorang wanita yang merdeka dan sempurna menikahkan dirinya kepada seorang lelaki Muslim untuk tempoh dan mas kahwin yang tertentu. Sebagai contoh, lelaki dengan perempuan yang terpengaruh dengan Syiah mungkin duduk di kedai kopi. Kemudian si perempuan kata, saya nikahkan diri saya kepada kamu 3 hari 2 malam. Mas kahwinnya roti canai. Begitu. Maka selesai. Nikah mut'ah, dia duduk bersama seperti suami isteri. Dia anggap bahawa itu adalah halal sedangkan itu adalah haram. Sebenarnya ada di sana hadis Nabi SAW yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahawa Rasulullah SAW menyatakan bahawa mut'ah ini haramun ila yaumil qiyamah, haram sampai hari kiamah. Itu dia, maknanya hukum itu telah dimansuhkan. Nikah mut'ah ini menjadi haram di sisi Islam. Sesiapa yang menghalalnya seolah-olah dia menghalalkan sesuatu yang maklum minad-din bid-darurah akan haramnya benda itu. Dia halalkan, ini boleh jatuh satu hukum kepada dia. Sebab tu kita nyatakan bahawa mut'ah ini selain daripada ianya memang haram di sisi ijma' ulama, ianya juga memperendahkan martabat wanita. Seolah-olah wanita itu kegunaannya adalah untuk memuaskan nafsu semata-mata. 3 hari tukar orang lain, 3 hari 2 malam tukar orang lain. Ini menjatuhkan martabat wanita. Sebab itu saya menyeru kepada wanita ahli sunnah wal jamaah di luar sana supaya kita habis-habisan menolak gerakan Syiah ini, kerana mereka juga memperolok-olokkan, memperendah-rendahkan martabat wanita dalam hal berkaitan dengan nikah mut'ah ini. Jadi memang kita katakan ini promosi utama Syiah untuk tarik orang muda. Dan kita kena ingatkan kepada orang muda itu bahawa barang siapa yang melakukan nikah mut'ah ini yu'adzab yaumal qiyamah, akan diazab oleh Allah Ta'ala hari kiamah nanti. Azab yang pedih. Siapa yang menghalalkan nikah mut'ah ini, wallahu a'lam, kita bimbang boleh terbatal 2 kalimah syahadah dia. Zaman sekarang macam-macam orang menghalalkan sesuatu yang haram, kemudian membawakan perkataan-perkataan yang menghina Nabi, menghina Allah Ta'ala, menghina syariat dan macam-macam lagi dalam sekarang ajaran-ajaran yang menyimpang. Semua ini kita perlu hadapi. Nak hadapi benda ini seperti mana saya sebut tadi, mesti kita kuatkan, mantapkan diri kita dengan pegangan dan juga ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah. Tapi Ustaz, kita tengok mainan media tak boleh lari daripada sex and crime. Kita sebut sebagai seks dan jenayah untuk naikkan rating, untuk dilihat cantik, menarik, tertarik dan boleh bersaing dalam arena penyiaran ini.
Jadi bagaimana Ustaz melihat fenomena penyiaran yang selalu duk keluar cerita kat wayang kahwin kontrak, kahwin macam-macam istilah ada. Ya. Komen Ustaz. Dia sebenarnya kahwin kontrak itu yang dimaksudkan kontrak masa ataupun tempoh-tempoh yang tertentu, itulah mutaah. Ya. Secara tidak langsung kita tak sedar kita nak dapat duit yang banyak. Cuba tiba-tiba kita mempromosikan satu ajaran yang sesat. Ya. Iaitu mutaah tu tadi. Memang dia tak sebut perkataan mutaah tu tadi, tapi dia sebut kahwin kontrak masa yang tertentu, itulah mutaah. Dan ini perlu diambil berat oleh penerbit ke apa tu yang membikinkan filem-filem yang berunsur macam ini. Lepas ini kita tidak buat lagi filem-filem yang mengarahkan kepada ajaran-ajaran sesat. Bukan ini saja, banyak lagi benda-benda yang lain. Betul. Sebab kita takut nanti golongan Syiah kata orang Sunni pun kata boleh kahwin kontrak. Tu tengok filem-filem dia buat alasan macam itu. Jadi kapal-kapal kita nak benteras benda ni. Jadi fahaman Syiah ni tuan-tuan kena tahu bahawa bukan sahaja masalah mutaah, di sana ada masalah akhlak, masalah pegangan kepercayaan dia, itu lebih besar sebenarnya. Akidah mereka seperti mendakwa bahawa imam-imam mereka itu maksum terpelihara daripada dosa, lebih hebat daripada Nabi. Kemudian pengalaman saya mereka ini mendewa-dewakan Saidina Ali. Taksub sangat. Kita menghormati Saidina Ali, khalifah yang keempat. Kita iktiraf habis-habisan. Saya pernah belajar dulu di negara Arab, iaitu di Lebanon, di Universiti Ahli Sunnah wal Jamaah di sana. Saya mempunyai kawan Ahli Sunnah wal Jamaah satu universiti. Dia duduk di rumah flat, tapi rumah tu kawasan Syiah. Dia nak buat macam mana, dia duit pun tak ada, belanja di sana pun mahal. Jadi dia duduk dekat rumah flat tu, dia menyewa di situ. Setiap hari saya nak pergi universiti, saya akan panggil dia. Saya akan panggil daripada bawah tu, nak pergi universiti sekali, akan panggil nama dia Ali. Ali. Keluar daripada jendela ni macam-macam rupa, semua keluar. Rupa-rupanya semua nama Ali. Orang Syiah ni dia taksub pada Ali, nama anak dia semua Ali belaka. Jadi bila turun, saya kata esok aku panggil kau dengan nama Abu Bakar. Nama dia Ali, saya saja nak panggil Abu Bakar. Esoknya saya pun datang, saya panggil dia Abu Bakar, seorang je dia keluar. Mereka benci kepada Saidina Abu Bakar. Kita turun, sahabat saya tadi turun, kita berjalan, sudunya, garpunya, buah-buahnya dibaling pada kita sebab kita menamakan kawan kita tadi Abu Bakar. Pelik sampai macam itu sekali bencinya mereka. Saya tertarik dengan istilah duit tadi tu. Kawan kita yang Ali ni dekat flat Syiah ni, tadi Ustaz kabarkan seolah-olah duit dia kurang. Jadi di Malaysia Ustaz, kita mungkin ramai penonton di rumah nak tahu gerakan Syiah ni, siapa di belakangnya, dalangnya, antara bangsa dalam negeri kah? Dia sebenarnya Syiah ni kita tak nafikan lah bahawa mereka mendapat bantuan kewangan yang besar daripada negara yang mengamalkan fahaman Syiah ini, iaitu Iran. Yang kita cakap jelas, memang betul. Seperti mana saya disebut di sini bahawa fahaman gerakan Wahabi juga yang di Malaysia ini mendapat bantuan kewangan yang banyak sehingga mereka ada universiti. Kalau di Shah Alam tu ada universiti mereka. Mereka mendapat bantuan daripada luar juga, daripada sebuah negara Arab yang terkenal beramal dengan fahaman Wahabi ini. Jadi kita kata memang ada bantuan kewangan daripada sana yang menyebabkan mereka ini tasamuh ni, toleransi dengan Syiah. Kautilah geng. Kawan lah. Tak apalah. Kalau orang kata sesat, dia kan mengucap 2 kalimah syahadah, apa sesatnya? Kita kena tahu bukan semua yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalau dia melakukan benda yang ataupun percaya benda yang bukan Islam, kita tak boleh kata dia Islam. Contohnya kalau mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, puak durus di Lebanon mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah je, tapi Muhammad bagi mereka adalah Muhammad daripada kaum dia, bukan Muhammad bin Abdullah, itu tetap dihukum sebagai bukan Islam. Kita masalah zaman sekarang, kita terlalu toleransi dengan golongan-golongan ini. Kita kata kalau nak amal Syiah tu tak apalah, ini bahaya. Kita membiarkan sesuatu virus kepada masyarakat umat Islam sehingga menyebabkan ianya tersebar virus itu kepada anak-anak muda kita. Jadi saya nyatakan di sini, di antara penyelewengan Syiah juga adalah mereka menjadikan isteri Nabi itu bahan kutukan, makian dan macam-macam laknat. Puak Syiah sekarang ni, tokoh-tokoh Syiah sekarang ini, mereka melaknat isteri Nabi Aisyah binti Abi Bakar itu radhiyallahu anha.
laknatnya seperti seolah-olah orang kafir sungguh. Sedangkan dalam Quran, dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-6, Allah Ta'ala berfirman, An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Isteri-isteri Nabi ni adalah ibu-ibu orang mukmin. Tiba-tiba datang Syiah, maki, kafir, cela, buat kek. Dia buat kek, buat perayaan, potong kek. Kononnya hari ini Aisyah, isteri Nabi tu masuk neraka. Sampai peringkat macam itu. Sedangkan dalam Quran sebut isteri-isteri Nabi adalah ibu-ibu orang mukmin. Maknanya kita kena ihtiram, kita kena hormati isteri-isteri Nabi ni, termasuk Aisyah. Ustaz, kita ada peminat Tuan Zaini di talian dari Selangor. Hello. Hello. Nampaknya kita boleh cuba sebentar lagi. Okey Ustaz. Bila dilaknat ataupun dimarah sesuka hati oleh kaum Syiah ini, apakah reaksi umat Islam apabila ada tindakan sedemikian rupa marah Aisyah sesuka hati? Allahu Akbar. Inilah masalah umat Islam zaman sekarang. Kita kadang-kadang tidak ada rasa sensitif pada benda-benda yang berat sebenarnya. Macam sekiranya orang menghina Nabi Muhammad SAW, ada sebahagian yang tak rasa apa-apa pun. Mereka rasa ini benda ala, ini tak ada masalah ni, kan? Tapi situ adalah masalah. Kalau zaman Nabi SAW, orang yang menghina Rasulullah dihukum sebagai murtad, kafir, terkeluar daripada Islam. Pernah saya nak bawa satu kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Satu ketika Rasulullah membahagikan harta ghanaim, harta rampasan perang kepada para sahabat. Ada di antara mereka yang pergi berperang dengan Rasulullah tapi munafik, mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sedang Rasulullah bagi harta rampasan ni, dia bangkit, dia angkat tangan, dia kata, Muhammad i'dil fa innaka la ta'dil. Wahai Muhammad, berlaku adil lah, sesungguhnya kau tak adil, kata dia. Dia cakap pada Rasulullah, di hadapan Rasulullah. Sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali merah muka. Kata Sayyidina Umar, biar aku bunuh dia wahai Rasulullah, aku pancung leher dia. Ada sensitif, rasa apa ni maki Rasulullah. Sedangkan orang tu tak kata pun dia maki, dia hanya kata wahai Muhammad, berlaku adil lah. Zaman sekarang orang hina Rasulullah SAW, hina ibu bapa Nabi, dengan perkataan kita tak rasa apa-apa pun. Kita akan teruskan dan kita nak layan saudara kita ni yang berminat sungguh dengan tajuk kita pada hari ini. Haikal dari Selangor. Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teruskan Haikal. Tentang Syiah di Malaysia ini, ada kalau kita tengok mereka itu berjubah, berserban, berjanggut dan sebagainya. Kalau di Johor Bahru disebut sebagai namanya Syed Hasan Al-Assad. Dia ni mengatakan roh Fatimah datang ke majlisnya, tajalli Allah itu Fatimah, dan nama ahli bait pilihan Allah bukan manusia, dan Nabi Mi'raj 70 kali, tak kenal Fatimah maka tak kenal Allah. Dan Syiah di Malaysia ni pun semakin berkembang tanpa ada penguatkuasaan untuk membenteras mereka ini. Betul. Sehingga kan mereka ini mengangkat-angkat spanduk Ayatollah Khomeini. Ayatollah Khomeini ini kalau kita lihat daripada kitabnya Tahrir Al-Wasilah, mengatakan memenuhi kehendak syahwat seperti meraba dengan penuh syahwat, memeluk, mengacukan kemaluan kepeha kanak-kanak, termasuk kepeha bayi yang masih menyusu adalah diharuskan. Jadi ini pandangan yang amat batil, tapi kenapa tak dibenteras sehingga habis-habisan oleh pihak penguasa agar Syiah ini tidak berkembang dalam negara kita? Terima kasih kepada Haikal dari Selangor, pandangannya cukup ikhlas dan menarik. Ustaz, kita akan berehat seketika dan selepas ini kita akan sambung bahaya Syiah dan ancaman kepada masyarakat Malaysia. Teruskan bersama kami.